Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, sekiranya kamu mencintai Allah dan Rasul, hendaklah kamu mengikutiku, yakni mengikuti segala perintah Allah dan Rasulnya. Nescaya Allah akan mengasihi kamu dan Allah akan memberi keampunan ke atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Yang dikasihi lagi berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk hadir solat berjemaah, solat insya-Allah, solat Jumaat yang akan kita dirikan sama-sama nanti, dalam kita mendapat dan mengambil fadilat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan di sisinya, hasil berkat perjuangan yang dibawa oleh Nabi SAW sehingga Islam tersemat dalam sanubari kita semua. Muslimin yang saya kasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala menuntut kita supaya mengasihi dan mencintai Rasulullah. Bersempena kita berada pada bulan kelahiran Nabi SAW ini, sudah semestinya perasaan kasih dan cinta kita kepada Rasulullah adalah terlebih kemuncaknya. Dalam diterjemahkan dalam kehidupan kita ini, dalam menjadikan kita semua kalangan umat Rasulullah dalam memenuhi apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surah Al-Baqarah ayat 143, Allah nyatakan, dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan yang muncul di celah-celah ketamadunan manusia yang hancur dan rosak, lalu kamu menampilkan satu nilai apa yang diajarkan Allah dan Rasul kepada kamu, sehingga dipersaksikan oleh mata-mata manusia yang menyaksikan apa yang telah kamu pamerkan itu. Maka inilah tanggungjawab dan kedudukan kita umat akhir zaman. Umat yang kita ini menyatakan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Namun begitulah, dalam mengiyakan dan membuktikan kecintaan kita ini tidaklah semudah yang kita sangkakan, dan tidak semudah untuk kita pamerkan dalam bentuk ungkapan dan perbuatan kita. Kerana di sana kita akan berhadapan dengan cabaran-cabaran, rintangan-rintangan, termasuklah penentangan dan permusuhan dari kalangan orang-orang musyrikin, orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala.
Dan ianya bukanlah suatu perkara yang baru. Ianya berlaku zaman berzaman sejak diutuskan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Termasuklah waktu diutuskan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya dalam membawa rahmat kepada seluruh alam ini. Juga berhadapan dengan penentangan, berhadapan dengan permusuhan, apatah lagi kejahatan musuh-musuh Allah Ta'ala itu melampaui batas sehingga tahap ingin membunuh Nabi SAW. Itu terlakar dalam sejarah ataupun sirah kehidupan Nabi SAW yang disampaikan kepada kita, sehingga membawa kepada penghijrahan Rasulullah daripada Mekah ke Madinah, bertujuan untuk membina kekuatan, membina suatu tapak yang kukuh dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk menzahirkan agama Allah ini dipastikan berdaulat dan tersemat dalam sanubari setiap diri manusia itu. Maka di sana mesti ada satu usaha dan proses gerak kerja yang menepati dalam menjayakan agenda tersebut. Maka sebab itulah Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dalam menyatakan tanggungjawab iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, menegakkan dan meninggikan agama Allah mengatasi segala-galanya. Namun usaha ini berhadapan dengan cabaran-cabaran yang besar, penentangan-penentangan yang besar. Tetapi di sinilah perkaitannya dalam kita menghayati kerasulan dan kelahiran Nabi SAW. Tidak hanya berpada kita memperingati tarikh kelahiran baginda, dan tidak hanya berpada dengan kita berselawat ke atas baginda, dan tidak hanya kita mengadakan satu majlis ilmu ataupun forum tertentu ataupun majlis makan-makan tertentu untuk mengingati kelahiran Rasulullah SAW sahaja. Bahkan kita mesti berperanan dalam menterjemahkan apa yang telah pun dituntut oleh Rasulullah kepada kita. Itulah bagaimana Rasulullah telah pun berhijrah ke Madinah dalam memberi suatu mesej dan kefahaman kepada kita selaku umat baginda bahawa Islam mesti berdaulat, Islam mesti ada kekebalan, tidak boleh mudah diperkatak-katikkan dan dipersenda-sendakan oleh mereka yang memusuhi agama Allah Ta'ala. Namun pada hari ini malangnya kita menyaksikan umat Rasulullah ini, ialah umat Islam yang ada pada hari ini, tidak menjiwai sebagaimana tuntutan yang sebenarnya. Hanya berselawat sudah cukup dengan menyatakan kecintaan dan ingatan mereka kepada Rasulullah, sehingga menjadikan ruang-ruang yang lemah itu yang dipamerkan oleh umat Rasulullah ini, umat Islam di akhir zaman, menjadi peluang kepada musuh-musuh Allah untuk memporak-perandakan dunia umat Islam, untuk menghuru-harakan dunia umat Islam. Apatah lagi berani mereka menyentuh dan menghina batang tubuh Nabi SAW. Dan ianya bukan perkara yang baru juga. Ianya perkara yang seringkali berulang dan berulang. Sepatutnya dengan kekuatan dan kehebatan umat Islam, perkara ini tidak akan berlaku. Namun tersirat di sebalik apa yang berlaku hari ini menggambarkan kita orang Islam sudah hilang bisa, sudah hilang izzah, sudah hilang kita punya kehebatan kita untuk menimbulkan rasa gerung dan hormat musuh kepada kita orang Islam ataupun umat Nabi SAW. Yang terbaru hari ini, ada di kalangan yang memusuhi Islam menghina Rasulullah di Perancis, dan kerajaan Perancis sendiri pun telah menzahirkan sikap sebenar mereka terhadap pendirian sebenar mereka terhadap Islam, sehingga mereka memuji dan menobatkan seorang guru yang dipancung lehernya oleh seorang Islam warga Chechnya kerana marahnya terhadap gurunya itu yang menghina Rasulullah.
lalu diambil tindakan terhadap warga Chechnya itu, dan dipuji pula guru yang dibunuh itu dengan diberi penghormatan yang begitu tinggi oleh pihak kerajaan Perancis, yang sekaligus membawa gambaran dan kefahaman dan memberi satu mesej kepada dunia. Mereka telah pun menentang Islam dan memperlekehkan Islam dan menghina Islam dan batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tersirat kepada kita semua. Namun dalam pada masa yang sama, tidak ramai di kalangan orang Islam kita ini yang peka dan sensitif akan perkara tersebut. Kalau kita lihat bagaimana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila usaha kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang ingin menggagalkan dakwah Nabi, apatah lagi yang menghina Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah mengambil pendekatan supaya diambil tindakan ataupun diambil perjalanan akan perkara tersebut. Berlaku peristiwa di zaman Rasulullah, seorang Yahudi, pemimpin Yahudi yang terkenal juga, yang ada pengaruh yang besar, bahkan juga dilihat sebagai orang yang berpengetahuan, mengetahui akan perkara benar dan salah. Itulah Ka'ab bin Ashraf, Yahudi, pemimpin Yahudi yang ada pengaruh yang besar. Dia mencela sahabat Rasulullah, apatah lagi dia mencela dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah telah pun mendapat khabar dan mengetahui akan perkara ini. Lalu Rasulullah telah pun menawarkan kepada para sahabat, siapa yang nak ambil perjalanan dalam nak selesaikan Ka'ab bin Ashraf ini. Lalu seorang sahabat tampil yang bernama Muhammad bin Maslamah. Dia kata, saya wahai Rasulullah, biar saya ambil peranan dan tanggungjawab nak selesai Ka'ab bin Ashraf. Sedangkan Ka'ab bin Ashraf diketahui orang yang hebat dari sudut apa? Ilmu pertahanan diri dia. Dalam riwayat menyatakan dia ada ilmu kebal. Orang tak berani nak usik dia. Tikang dok lu. Ilmu kebal ni tikang dok lu lah. Tak ada orang nak ambil perjalanan. Tapi bagaimana Muhammad bin Maslamah ini, dia menjiwai apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi an walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi pernah bersabda, tidak beriman di kalangan kamu, tidak ada kesempurnaan iman di kalangan kamu, sehingga dia menjadikan aku ini, yakni Rasulullah, dikasihi dan dicintainya mengatasi akan dirinya, ibu bapanya, anak-anaknya dan manusia keseluruhannya. Maka Muhammad bin Maslamah menterjemahkan nilai cinta dan kasihnya kepada Nabi SAW. Apabila penghinaan kepada Rasulullah, dia mengambil perjalanan dengan pergi terus ke rumah Ka'ab bin Ashraf, yang mana sirah ceritanya panjang, saya ringkaskan sebab masa pun terhad, waktu zuhur masuk awal. Sehingga akhirnya dengan kecintaannya, keimanannya, ketakwaannya, menjadikan dirinya seorang yang berani menanggung apa-apa risiko semata-mata nak dapatkan redha Allah Ta'ala. Akhirnya dengan keimanannya itu, Allah redha dan mengiringinya dengan jalan yang mudah. Maksud jalan yang mudah, yakni capai matlamatnya. Walaupun dinyatakan dalam sirah ada kesulitan sedikit, tikang dok luk juga, betul. Tapi dengan kuasa Allah, Allah mengizinkan gerak kerja Muhammad bin Maslamah akhirnya berjaya ditumbangkan Ka'ab bin Ashraf. Dipancung lehernya, dibawa menghadap Nabi SAW. Dan Rasulullah memuji perbuatan Muhammad bin Maslamah. Daripada kisah inilah ulama telah mengambil sandaran kepada hukum bagaimana penghinaan terhadap Rasulullah ini perlu diambil perjalanan,
perlu diambil kepekaan dan sensitif oleh umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang menyatakan pandangan hukum orang yang hina Nabi ni memang betul kena pancung kepala, dihukum bunuh. Termasuk di kalangan ulama mazhab kita, ulama mazhab Syafi'i, mengiyakan mesti ada tindakan kepada penghinaan Rasulullah. Tanpa kita nafikan ada ulama yang menghuraikan dan membahaskan dengan lebih panjang dan lanjut. Mesti ada dia punya tahap-tahap perjalanan proses untuk menghukum kepada orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada khilaf ulama berkenaan dengan tindakan terhadap orang yang menghina Rasulullah. Tetapi bagaimana nilai keimanan, ketakwaan generasi awal umat Islam menjadikan mereka ada izzah, kemuliaan. Dengan apa yang mereka terjemahkan itu memberi kegerunan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Walaupun bilangan mereka sedikit, bilangan mereka tidak ramai, tetapi mereka berbisa. Berbanding dengan kita hari ini, bilangan umat Islam berbilion, tetapi kita tidak mampu mempamerkan bisa kita kepada musuh-musuh Islam. Kerana kita sudah berpecah belah, tidak ada kesatuan. Bahkan penyakit hubbud dunia mempengaruhi dan menguasai diri kita umat akhir zaman, sehingga kita mengambil jalan yang mudah, kebanyakan umat Islam kebanyakannya ini, untuk membuat syarat saja, tanda cinta kasih Rasulullah, cukup berselawat dan meraihkan, memperingati kelahiran begitu sahaja. Sepatutnya kita tampil dengan satu nilai modal insan yang telah pun dibentuk oleh Nabi terhadap generasi awal umat Islam yang terdahulu. Kita kembalikan semula nilai itu pada zaman kehidupan kita pada hari ini. Tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya bukti cinta dengan berselawat saja. Kita tidak marah berselawat, selawat tu kita teruskan. Kena tambah nilai usaha kita. Itu maksud saya. Yang kata saya golongan anti selawat pula lepas pada ni. Tak. Maka sebab itulah kita mesti bangkit membina kekuatan umat Islam dan membina ruh umat Nabi SAW sebagaimana terbinanya generasi awal umat Islam yang ada pada zaman Nabi SAW. Maka itulah sebagai peringatan ataupun warming up, perangai awal sebelum naik mimbar pada tengah hari. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.